الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Minggu lepas hari Jumaat kita baca berkenaan dengan bab anak patung ke. Di hadis tu hadis asalnya banyak riwayat dah. Dia ada di antara riwayat-riwayat yang sebut anak patung. Jadi tu di antara sebab pengarah kitab kita ni disebut berkenaan dengan masalah anak patung untuk anak-anak kecil lah, untuk budak-budak maka diharuskan ataupun dibolehkan berdasarkan kepada beberapa riwayat hadis yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Untuk malam ni hari Jumaat kita sambung berkenaan dengan masih lagi dalam bab kafarah. Hikmah pensyariatan kafarah dah 814. Dia kata sini kafarah pada syarak ialah menutup kecacatan perbuatan seseorang, iaitu dengan membaiki kerosakan, memperbetulkan kesilapan dan menghilangkan kesan-kesan buruk daripada perbuatannya. Contohnya dikata sini membunuh tanpa sengaja. Kafarahnya adalah dengan memerdekakan hamba. Ia bererti menggantikan jiwa seseorang yang hilang kepada masyarakatnya dengan menghidupkan jiwa yang lain melalui pembebasannya daripada perhambaan. Ini kerana jiwa seseorang hamba seolah-olah jiwa yang mati. Dan berkenaan dengan memberi makan adalah untuk menyelamatkan jiwa daripada kelaparan. Maknanya sini tuan kita ni dia akan sebut berkenaan dengan ni di antara kafarah. Dia sebab-sebab dia. Kelemahan dan melakukan perkara yang haram. Kafarah dengan berpuasa iaitu membersihkan diri daripada pencemaran amalan jahat, meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan kemungkaran. Begitu juga zihar. Kafarahnya bertujuan menghapuskan pembohongan yang dilakukan oleh suami apabila menyamakan isteri dengan ibunya, yang sekaligus menjatuhkan maruah isterinya. Manakala melanggar sumpah pula, kafarahnya akan menghapuskan dosa. Kesimpulannya, kafarah merupakan sama ada menggantikan sesuatu yang telah hilang, memperbaiki kerosakan, kesilapan, atau membuka ruang mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di antara apa yang dimaksudkan dengan syarak, apakah yang dimaksudkan kafarah dari sudut syarak, serta hikmah di sebalik ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya yang melanggar segala apa yang telah, sama ada baik dari sudut mereka berjanji, mereka bersumpah, kemudian mereka langgar, baik dari sudut orang yang membunuh tanpa sengaja, baik juga bagi mereka-mereka yang menziharkan isteri dan juga puasa. Baik. Kemudian jenis-jenis kafarah. Kafarah yang menurut syarak terbahagi kepada beberapa jenis yang akan dihuraikan secara terperinci. Sebahagiannya telah pun dijelaskan dalam tajuk yang berkaitan dengannya. Dulu dia bicara dulu sekali dalam bab kafarah ni. Manakala sebahagian lagi akan dijelaskan pula dalam tajuk-tajuk yang akan disentuh kemudian insya-Allah.
Semua jenis kafarah ini diletakkan dalam satu perbincangan yang berasingan dengan tajuk kafarah. Hal demikian adalah untuk memudahkan pembaca yang ingin memahaminya dan mengetahui hukum yang berkaitan dengannya dalam satu tajuk yang khusus. Wallahul muwafiq. Kafarah kerana membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh. Itu yang pertama. Pertama dia kata sini, iaitu memerdekakan seorang hamba jika ada sama ada lelaki ataupun perempuan dengan syarat yang berikut. Pertama, hamba yang beriman. Kedua, tiada sebarang kecacatan yang menghalangnya bekerja dan berusaha, seperti mana buta, lumpuh dan seumpamanya. Itu kafarah yang pertama. Kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Maknanya direct puasa. Tak boleh main selih-selih ni. Hal ini sekiranya tiada hamba. Zaman kita ni tak ada hamba pun, lama dah tak ada hambanya. Atau tidak mampu mendapatkannya kerana fakir dan sebagainya. Ataupun hamba tu ada tapi tak ada pitih. Dah? Itu yang kedua. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang secupak makanan asasi negeri berkenaan. Maknanya setiap seorang ni secupak makanan. Hal ini sekiranya dia tidak mampu berpuasa. Dia hak ning kalau dia tak mampu berpuasa, barulah hak nombor 3. Kafarah tersebut dilakukan mengikut urutan sebagaimana yang telah dijelaskan. Maknanya dia kena tengok ada hamba ke tak ada hamba dulu. Kalau kata tak ada, zaman kita ni tak ada hamba, maka dia boleh pergi yang kedua. Ataupun sekiranya dia ni hamba ada tapi pitih tak ada, dia kena pergi ke yang nombor 2. Nombor 2, puasa selama 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Kalau tak mampu, yang kedua ni untuk puasa bebas tak mampu, barulah yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka dia kata sini, kafarah tersebut dilakukan mengikut urutan sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh itu, tidak boleh memilih mana-mana kafarah kecuali jika tidak mampu melakukan kafarah yang sebelumnya. Jika tidak mampu melakukan mana-mana kafarah tersebut, maknanya 3 kafarah ni dia tak mampu lakukan, nak buat, maka ia tetap menjadi tanggungjawabnya. Jadi masih wajib lagi selagi mana tak terlunas. Dan mesti dilaksanakan apabila mampu. Bila dia mampu, dia kena buatlah. Baik. Maknanya kalau dia puasa 10 hari ke, ni tak juga. Puasa 3 hari lah contoh. Ataupun pergi makan 10 orang miskin. Tak. Dia kena tunggu sampai dia mampu ni. Baik, itu yang pertama. Kemudian orang yang wajib kafarah. Dia kata kafarah kerana membatalkan puasa bulan Ramadan wajib ke atas suami sahaja. Dia tidak wajib ke atas isteri walaupun dia sedang berpuasa. Ini kerana kesalahan suami lebih berat dan juga lebih buruk. Syarat wajib kafarah, dia kata yang pertama, sedar yang dia ni sedang berpuasa. Kedua, tahu hukumnya adalah haram. Dan ketiga, tiada keringanan baginya sama ada bermusafir, sama ada musafir ataupun sakit. Maknanya keringanan ni, maknanya dia tak termasuk dalam kategori musafir ataupun tak termasuk dalam kategori sakit. Sesiapa yang melakukan persetubuhan semasa berpuasa pada bulan Ramadan kerana terlupa atau tidak mengetahui hukumnya haram, atau membatalkan puasa yang bukan puasa bulan Ramadan, atau sengaja membatalkan puasa tetapi tidak dengan bersetubuh, atau bersetubuh semasa mana musafir, sebab dia musafir boleh buka kemudian dia subuh, iaitu yang harus untuk berbuka puasa, maka semua yang tidak wajib kafarah
maka semua yang tersebut tidak wajib kafarah dan hanya wajib mengqada puasanya sahaja. Jadi kafarah tak wajib dah. Hak wajib atas dia nya untuk qada balik puasa dia, hak dia tinggal tak ada. Dia berdosalah kalau dia buka dengan sengajanya. Kemudian niat melakukan kafarah. Wajib berniat ketika menunaikan kafarah, iaitu berniat memerdekakan hamba atau berpuasa atau memberi makanan kerana menunaikan kafarah. Ini kerana kafarah ialah hak harta atau hak badan yang wajib dibersihkan, sebagaimana zakat dan puasa yang tidak dilakukan kecuali dengan niat. Sehubungan itu tidak memadai menunaikannya dengan semata-mata berniat memerdekakan hamba atau berpuasa atau memberi makanan yang wajib. Ini kerana sesuatu yang mungkin wajib disebabkan nazar dan seumpamanya. Oleh itu wajiblah untuk ditentukan dia punya niatnya. Baik. Maknanya ketika mana dia nak tunai kafarah tadi, ada niat dalam erti kata lintasan hati. Dan dalam setiap individu yang ingin melaksanakan kafarah tersebut. Kemudian wajib qada dan kafarah. Wajib ke atas suami di samping menunaikan kafarah, mengqada puasanya yang terbatal dengan persetubuhan. Begitu juga isteri yang disetubuhi, wajib mengqada puasanya walaupun tidak wajib kafarah. Kemudian berbilang kafarah. Dia kata kafarah akan bertambah mengikut bilangnya hari puasa yang batal dalam bulan Ramadan disebabkan persetubuhan. Oleh itu, jika persetubuhan berlaku 2 hari dalam bulan Ramadan, maka dia dikenakan 2 kafarah di samping qada puasanya. Jika 3 hari, maka dia wajib dikenakan 3 kafarah berserta dengan qada, dan begitulah seterusnya. Maknanya mari dulu hari ni pula 2 kali kerja. Jadi dah balah. Dah? Baik. Sifi dia lagu tu. Tidak kata dia semua boleh puasa, hak wajib sekali tu ya. Tak. Setiap kali hak dia buka sebab tu tadi. Baik. Sebab itulah orang muda nikah jangan cari boleh puasa. Dah. Orang muda ramai ni. Orang muda. Kalau orang lama dia kan habis sebut dalam hadis ke, dia boleh kontrol dia punya nafsu dia. Oh, orang muda jangan. Dah, akak nikah sehari kobeh. Jadi kena jagalah. Sebab ada cerita ni hak sebutnya. Jangan boleh puasa. Dah. Oh, pengantin pakai baju comel tu, bik nampak. Mana baju? Keduk belakang ni. Sudah. Baik. Jadi mulai gak cari selain daripada masa itulah. Dalil wajib kafarah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah, halaktu." Qala ma lak? Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun fi riwayatin fi Ramadan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذها فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيته. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. Baca dah hadis ni dulu kalau Jumaat ingat lagi lah.
Baik. Ketika mana kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki menemui baginda, dia berkata, "Ya Rasulullah, aku binasa, halaktu." Maksud dia binasalah aku. Lagu tu. Bukan aku binasalah aku. Sudah dah lah. Sahabat mai kata lagu tu ke Nabi. Nabi tanya, "Malak?" Bapa Nabi tanya. Maka jawab dia, "Aku telah menyetubuhi isteriku, sedekah aku puasa." Dalam riwayat yang lain, dalam bulan Ramadan. Maka baginda bersabda, Nabi kata, "Adakah kamu boleh mendapatkan hamba untuk dimerdekakan?" Sahabat jawab, dia kata, "Tidak." Maka baginda bersabda lagi, "Adakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Sahabat jawab, "Tidak." Hak tadi boleh puasa 30 hari ya tu. Hak ni Nabi kata 2 bulan. Dok. Lalu Nabi SAW tanya lagi, "Adakah kamu mampu untuk memberi makan 60 orang miskin?" Maka jawabnya tidak. Maka Rasulullah SAW berdiam seketika. Semasa kami berkeadaan demikian, maknanya Nabi senyap sebentar. Maka Nabi SAW memberi sebakul tamar. Lalu baginda bersabda, Nabi tanya, "Di manakah orang yang bertanya tadi?" Maka lelaki itu menjawab, "Ana." Dia kata, "Aku ya Rasulullah." Maka baginda bersabda, Nabi kata, "Ambillah tamar ini dan sedekahkan." Maka lelaki itu berkata, dia kata, "Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih fakir daripadaku ya Rasulullah?" Demi Allah, Nabi kata, tidak ada keluarga yang lebih fakir. Sahabat tadi sambung lagi, demi Allah, dia kata, tidak ada keluarga yang lebih fakir daripada keluargaku di antara timur dan barat Madinah ni. Maknanya sahabat ni orang paling susah. Maka Nabi SAW ketawa sehingga giginya kelihatan. Maknanya nampak gigi Nabi. Nabi suka. Lalu baginda bersabda, Nabi kata, berikan tamar itu kepada keluargamu. Maknanya Nabi suruh makan dengan tamar tadi. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Menurut ulama, seseorang fakir yang berkemampuan memberi makanan tidak harus memberikannya kepada keluarganya. Begitu juga halnya dengan kafarah yang lain. Maka dalam hal ini, arahan Rasulullah SAW supaya lelaki berkenaan memberikan kafarah kepada keluarganya sendiri adalah khusus untuknya. Baik. Kalau tadi fakir, dikata sini, kalau fakir itu tadi berkemampuan nak beri makan, maka tidak haruslah untuk memberi kepada keluarga dia. Maknanya dia kena ikut orang lain lah. Kalau dia mampu untuk beri kepada keluarga dia, memang hak ni, memang sahabat ni sahabat tak mampu, memang dia orang yang paling fakir. Baik. Seterusnya, kafarah bagi musafir, orang sakit yang tidak mengqadha puasa pada tahun yang sama. Seseorang yang tidak berpuasa bulan Ramadan kerana musafir atau sakit, maka wajib mengqadha puasanya pada tahun yang sama, iaitu sebelum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 184. Jika dia melengah-lengah ke qada puasa hingga masuk bulan Ramadan berikutnya, maka dia berdosa dan wajib dikenakan kafarah di samping mengqada puasa tersebut. Kafarahnya adalah dengan memberi makanan kepada orang fakir secupak makanan asasi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Maknanya sehari secupak ataupun secupak sehari. Bilangan kafarah akan bertambah mengikut pertambahan tahun, iaitu jika dia melengah-lengah ke kafarah puasanya sehingga masuk bulan Ramadan yang kedua, maka wajib dikenakan 2 cupak bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa padanya, di samping mengqadaknya. Begitulah seterusnya. Ni pandangnya dalam mazhab Syafi'i. Ni pandangnya dalam mazhab Syafi'i. Orang yang tidak mengqadak puasa kerana sakit yang berterusan,
sehingga masuk bulan Ramadan berikutnya, maka tidak wajib dikenakan sebarang kafarah kecuali mengqada puasanya sahaja. Jika dia mati setelah mampu mengqada puasanya tetapi dia tidak melakukannya, maka walinya sunat untuk mengqada baginya. Ahli keluarga lah yang dekat sunat. Soalan, kalau ada orang lain nak tolong ganti boleh tak? Orang lain mari tanya, mula ni ada tinggal ke puasa yang berganti, tak apa, dengan syarat, dengan persetujuan ahli keluarga. Baik, jika walinya tidak mengqada puasa tersebut, maka wajib beri makanan kepada orang fakir daripada harta peninggalannya. Maknanya ambil harta pitih mula tadi, kalau ahli keluarga tak puasa, ambil untuk beri kepada fakir miskin dia sehari secupak, iaitu secupak makanan asasi bagi negeri berkenaan setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Maka dengan ini kafarah tersebut melepaskan tanggungjawab si mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, man mata wa alayhi siyamu syahrin falyut'im anhu ma kana kulli yawmin miskinan. Sesiapa yang mati yang tidak mengqadakkan puasanya selama sebulan, maka hendaklah diberi makanan bagi pihaknya kepada orang miskin, iaitu secupak nak hari. Baik, secupak setiap hari. Maknanya dikira lah berapa hari tinggal. Sebab tu sepatutnya kalau ada puasa kita tak setah, kita kena royak. Tulis ke, sebab anak-anak tak tahu. Bila jadi masalah ni, anak-anak kita tanya ustaz kata agak-agak lama mana hari, tak tahulah ustaz. Sekala puasa sokmo. Tapi adalah dia tinggal tapi tak tahu berapa hari. Kena molek gak ustaz kata gini lah, kita kira ustaz daripada dia mau balik. Ada ni dekat Selori berah, ustaz daripada mau balik bayar. Lepas tu dia pergi pandangan Syafi'i tak diganda pula. Nampak? Baik, jadi sebab tu kalau kita ada tinggal hak tak selesai lagi, tulislah deh poyak anak-anak, ataupun hak molek lagi esok puasa selalu. Loh, tunggu mati dulu jeng duk main tulis saja tak ada. Enggak hidup lagi ni. Kalau mati dah suku. Jadi lagu mana? Apa saudara-saudara? Ganti cepat-cepat. Dan memang Allah Subhanahu wa taala saran pun supaya kita dalam perkara kebaikan ni kena derah sebenarnya, kena belorak. Dan lebih-lebih lagi dalam untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Baik. Hadis yang lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh." Sesiapa yang mati yang tidak mengqada puasanya, maka walinya hendaklah mengqada bagi pihaknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebenarnya hadis-hadis yang mari lagu ni hak orang kiyah dengan mengaji orang matinya. Hadis gini mari. Hadis cerita sedekah dengan ayat Quran untuk orang mati tak ada. Tapi kiyah dengan hadis-hadis mari lagu ni. Deh, antaranya puasa ganti ni lah, wali dia kena ganti puasa. Apa? Kalau puasa ni dipanggil ibadat badaniyah, ya. Maknanya hak pakai tubuh badan ni, tak guna pitih ni. Nabi suruh ganti bahak Quran, sepatutnya lebih lagi lah. Muka Quran lagi mudah, baca pembentang. Kalau haji pakai pitih, pakai ring lagi untuk buat haji badan ni, maknanya ni baca Quran je. Kiyah. Tapi ada ulama batal. Ada ulama tidak setuju. Dia kata hak ni ada dalil, hak Quran tak ada dalil. Hak tu kejam. Memang betul pun. Kalau semua kita nak pakai kiyah belaka nyanyi, sedekah ada hak Nabi sebut lagu ni, ada hak Nabi tak sebut. Kalau semua nak main kiyah belaka. Baik. Jadi kiyah ni ada kiyah tepat, ada kiyah tak tepat. Dah? Ada kiyah hak tepat, ada kiyah hak tak tepat. Contoh, dia kata besar tak besar sambut Maulidur Rasul ni, kan Nabi suruh kita buat ngekoh. Kena ke tak kena?
Kena ke tak ahli Jumaat? Kiyah lagu tu. Kalau ustaz tu kulah kat tu, dia nak kata betul, dia pula habis gerainya. Rapak setara dia balas. Nak rayak boleh. Kalau kita fikir pula sekali imbah lagi. Cucu Nabi, Nabi buat nak tahu kau? Cukup. Ngeko. Dok sekali tu je. Masa beranak ikut 7 tak ada. Tu je. Lepas tu dok. Maknanya tak sabit je pun. Tapi muka dia nak buat juga. Yang kira dengan hadis tadi. Tak kena. Deh. Baik. Cuma dalam bab qiyah hak ning ni, siapa dia hak qiyah? Imam Ahmad bin Hanbal. Deh, hak qiyah tak ada. Cuma ulama dalam mazhab Syafi'i ada hak tolak. Dia kata tak kena. Sebab kalau nak guna qiyah gitu tak boleh. Sebab hak tadi ada dalil. Hak dalam bab haji, dalam bab puasa ada dalil untuk supaya ahli keluarga boleh ganti ataupun boleh buat haji badar. Orang lain boleh pergi. Siapa dia pergi ke Mekah boleh buat haji untuk siapa-siapa. Dengan syarat tadi, maknanya kita ahli keluarga semati tadi tambah lah, bayar tambah dia, makan minum dia apa semua, sampai sana boleh buat haji, lepas tu boleh klik semula. Baik. Kemudian kafarah kerana tidak mampu berpuasa bagi orang tua. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, dia terpaksa berbuka, maka wajib menunaikan kafarah, iaitu dengan memberi makanan kepada fakir miskin secukup makanan asasi negeri berkenaan bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa, dan tidak ada kewajipan yang lain. Tidak ada kewajipan yang lain selain itu atas dirinya atau walinya. Maknanya hak wajibnya apa dia? Kafarah dia. Tadilah secukup tadi. Secukup beras tadi. Hak tu je wajib dia. Bapa, dak orang tua tak mampu dah nak puasa. Tak ada ring dah dia pun. Baik, lagu mana kita nak suruh dia puasa? Maka wajib kata dia apa dia? Kafarah sahaja. Dah? Hal ini berdasarkan hadis daripada Atha. Dia mendengar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an membaca ayat yang bermaksud. Atha ni di antara anak murid Ibnu Abbas. Atha bin Rabah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laysat bimansukhatin huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani as-sawm fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Dan maksud ayat Quran tadi, dan wajiblah ke atas orang yang tidak berdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya untuk membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Surah Baqarah ayat 184. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maknanya Ibnu Abbas tafsir pula ayat ni, apa dia maksud dia? Ayat tersebut tidak mansukh, maknanya ayat ni tidak dihapuskan. Ia bermaksud orang tua sama ada lelaki dan perempuan yang tidak mampu untuk berpuasa. Maknanya kalau ada mak kita ke, nenek kita ke, atau betuk kita ke, atau ayah kita ke uzur, memang tak agak benar dah, maka disebut sini, hendaklah memberi makan kepada seorang miskin bagi setiap hari dia tidak berpuasa. Maknanya kalau tinggal sebulan agak 30 cukup. Baik, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kafarah kerana berbuka bagi perempuan yang hamil dan sedang menyusukan anak. Perempuan hamil yang berbuka puasa kerana bimbang akan keguguran, dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya berkurangan dan menjejaskan kesihatan anaknya. Jika berpuasa, mereka wajib mengqadha puasa dan menunaikan kafarah, iaitu dengan memberi makanan asasi negeri berkenaan kepada orang fakir secukup bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Walau bagaimanapun, jika mereka tidak berpuasa kerana bimbang akan keselamatan diri sahaja, atau dikata sini akan keselamatan diri, sama ada bimbang akan keselamatan anak ataupun tidak, maka mereka wajib mengqadha puasanya sahaja tanpa membayar kafarah. Dia tanpa membayar kafarah. Baik. Seterusnya,
Kafarah kerana kesalahan yang dilakukan ketika mengerjakan ibadat haji pula. Kafarah dalam bab haji. Dalam bab haji ni dia banyak sikit percaya di jemaah dah. Kafarah dalam ibadat haji ialah dam yang wajib atau sesuatu yang menggantikannya. Ia terbahagi kepada 5 bahagian. Apa dia beza wajib haji dengan rukun haji? Ingat lagi jemaah. Wajib haji ni barang tu wajib kalau kita tinggal kena bayar dah. Rukun haji siapa dia tinggal tahun depan pergi buat semula. Tahun depan pergi buat semula. Dah, hak tu beza wajib dengan rukun. Asal sama je. Cuma sebenarnya dalam mazhab Syafi'i memang rukun dengan wajib sama. Melainkan dalam bab haji sahaja. Melainkan dalam bab haji sahaja ada beza. Maknanya bagi hak wajib kalau dia tinggal dia kena bayar dah. Kalau bagi hak rukun dia tinggal saja kena buat haji semula tahun depan. Contohnya wukuf di Arafah dan sebagainya. Baik. Yang pertama, dah bahagian yang pertama dia terbagi kepada 5 ni. Dam tertib dan juga takdir. Dam ini wajib kerana meninggalkan satu daripada perkara wajib haji. Contohnya berihram di miqat, melontar jamrah dan lain-lain. Seseorang yang meninggalkan satu daripada perkara wajib haji, maka wajib menyembelih seekor kambing yang sesuai dijadikan korban, atau 1/7 lembu, maknanya segi, ataupun unta. Jika tidak diperolehi binatang-binatang tersebut, maka dia wajib berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari semasa haji dan 7 hari setelah daripada balik ke pangkuan keluarga. Termasuk dalam bahagian ini juga dam tamattu', haji tamattu' ni, dan dam terlepas wukuf di Arafah setelah daripada bertahallul. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Iaitu bermaksud, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, maka bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah dia untuk menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji. Maknanya 3 hari sana. Dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Jadi semua sekali berapa hari? 10 hari. Tilka asyaratun kamilah. Jadi 10 hari cukup. Surah Al-Baqarah ayat 196. Dikata tamattu' ialah dengan berihram mengerjakan umrah dalam bulan haji. Setelah selesai mengerjakan ibadat dan bertahallul, jemaah berihram pula untuk mengerjakan ibadat haji yang berikutnya di Mekah. Maknanya dia nak ihram pula tu tidak kena pergi ke tak perlu pergi ke Mekah dah, pada situ je. Sebab dia buat haji tamattu', dia buat haji tamattu'. Baik. Hak tu dipanggil dam tertib dan juga takdir. Kedua, dam takhyir dan juga takdir. Dam takhyir dan takdir adalah wajib kerana melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa mengerjakan haji. Seperti cukur rambut, kerak kuku, memakai pakaian berjahit dan sebagainya. Orang yang melakukan larangan tersebut wajib menyembelih seekor kambing. Kalau pakai underwear, apa hukum dia? Jahit tu boleh. Dr. Basri ada share hari ni bab hok seluar dalam ni. Deh? Tak boleh. Baik. Kemudian orang yang melakukan larangan tersebut wajib menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah 3 gantang gandum kepada 6 orang miskin di tanah haram, iaitu setengah gatal bagi setiap orang miskin. Setengah gatal bagi setiap orang miskin. Dengan menghilangkan 3 helai rambut atau mengerak 3 potong kuku.
maka sudah memadai untuk mewajibkan kafarah tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat jangan pusing dah. Sebab orang kita ni duk menekan lajak, siapa duk pusing semua. Gi tak ada gapo pun. Dah. Relax. Habis-habis tu kata, tak ada perkerak kuku, tak ada pun nak kerak rambut. Kita yang duk serabut dengan bagian-bagian ni. Tapi bagian ni ada dalam hukum. Jangan terbuat main. Dah. Cuma orang kita ni dok dia akan takut dengan benda-benda ni. Sebenarnya tak ada gapo pun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahdiku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa yang di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, kepala dia sakit, luka ke, terpaksa jahit, lalu dia bercukur di kawasan tersebut, maka hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Jelas ahli Jumaat. Tiga tu mari dengan istilah atau. Baik. Bila disebut takhyir ni maknanya kita boleh pilih. Hak tadi tertib. Hak yang pertama tadi dia punya tertib. Hak ni takhyir, boleh pilih. Baik. Ayat tersebut diturunkan berkaitan kisah Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Ka'ab berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangku semasa di Hudaybiyah dan terlihat kutu merayap di mukaku, lalu bersabda, "Ayu'dhika hawam ra'sik?" Qala na'am. Qala ahliq ra'sak wansaka syatun aw sum 3 ayamin aw at'im firqan min at-ta'ami ala 6 masakin. Yaitu bermaksud, adakah kutu di kepala kamu menyakitkan? Dulu zaman kita budak-budak dulu banyaklah kutu ni. Dan ni tak ada dah. Jawabnya ya. Maka baginda bersabda, Nabi kata cukurlah rambutmu. Kemudian sembelihlah kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 3 gatal gandum. Dia kata satu farak ialah 3 gatal lebih kurang 2,400 gram. 2 kilo 400 bunga apa? 2 kilo 4 bunga. Ya dah. Dah. 2,400 gram 2 kilo 4 bunga. Baik. Iaitu bersedekah 3 gatal gandum kepada 6 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, dam takhyir dan ta'dil. Dam takhyir dan ta'dil adalah wajib disebabkan membunuh binatang beruai semasa berihram haji atau umrah, sama ada tanah haram atau tanah halal. Sesiapa yang membunuh binatang tersebut, maknanya orang yang bunuh ni dalam ihram, maka wajib menyembelih binatang ternakan yang sebanding dengannya di tanah haram, atau membeli makanan yang sama nilai dengan harga binatang tadi dan disedekahkan kepada penduduknya yang fakir, atau berpuasa beberapa hari mengikut bilangnya cukup makanan yang dibeli dengan nilai harga binatang tersebut. Jika binatang yang dibunuh itu tiada bandingnya dengan binatang ternakan, maka dia diberi 2 pilihan, iaitu sama ada memberi makanan kepada orang miskin atau berpuasa. Boleh pilih. Walau bagaimanapun, jika binatang yang dibunuh itu adalah burung merpati, maka dia wajib menyembelih kambing bagi seekor burung merpati yang dibunuhnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'mi yahkumu bih dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'am masakin aw 'adlu dhalika siyaman liyadhuqa bala amrik afallahu amma salaf wa man 'ada fayantakimullahu min wallahu azizun dzu intiqam." Yaitu bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang-binatang beruang ketika mana kamu sedang berihram, dan sesiapa di antara kamu yang membunuhnya dengan sengaja, maka denda menggantikannya adalah binatang ternak yang sama dengan binatang beruang yang dibunuh itu, yang ditetapkan hukumnya oleh 2 orang yang adil di antara kamu, sebagai hadiah yang disampaikan ke Kaabah untuk disembelih dan dibahagikan kepada fakir miskin di tanah suci, atau bayar kafarah, iaitu memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa sebanyak bilangnya cupok yang diberikan kepada orang miskin.
Banyak mana cupok kena beri ke orang miskin tadi, kali dengan hari. Berapa tubik cupok tu? Tubik hari situ. Allah memaafkan apa yang telah lalu, dan siapa yang mengulangi kesalahan itu, maka Allah akan menyeksanya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi berkuasa membalas dengan azab seksa. Surah Al-Ma'idah ayat 95. Baik. Sebab tu disebut tadi, bila mana bunuh burung merpati, kalau binatang-binatang lain, kambing kau, lembu kau dibunuh, kemudian dia kata sini dibandingkan dengan binatang-binatang ternak ke. Tapi kalau dia bunuh pati, tu kena sembelih kambing tu. Bukan pati balah pati, pati balah kambing. Deh? Baik. Ada Jumaat berasa singgah. Pergi sana bukan nak boru pun, nak pergi buat haji ya. Di Jumaat dah serabut. Pergi buat haji je pun. Tak ada orang kita pergi sana pergi cari lembu je kan? Tak ada. Binatang-binatang beruai tak ada. Terik-terik dia pergi cari apa? Piyah. Wasabah, minyak atas, jubah untuk kelik orang domah. Deh? Cuma setakat untuk kita tahu hukum. Baik. Keempat, dam tertib dan ta'dil. Dia kata dam tertib dan ta'dil ialah dam yang wajib ke atas mereka yang terhalang mengerjakan haji. Maknanya nak pergi Mekah, siapa sekerak jalan tak boleh nak masuk. Ni. Baik. Nanti dia cerita berkenaan dengan hadis Nabi. Maknanya orang tadi terhalang daripada mengerjakan haji. Tak boleh buat haji, tak boleh masuk. Ada sebab lah. Kadang-kadang orang kita ni masalah juga. Ada jalan halal, dia pergi cari jalan haram. Jalan bawah tanah ni underground. Payamnya banyak jalan. Nak jadi kau cerita, kena colek. Memang Yaman ni sepada Saudi. Dekat dengan Saudi. Kalau daripada Sana'a tu lebih kurang Najah, kita sampai sepada Saudi dah. Naik ke Najah setengah, boleh sampai dah di sepada Saudi. Tak usah masuk dengan pasport, dia ada laluan bawah tanah. Jalan yang berliku. Jadi ada jemaah kita ni, asalnya nak ijazah sini. Lah visa tak obek. Ijazah ikut Yaman. Pergi ikut Yaman, dia takut darat, takut jalan bawah. Tak ambil visa. Sebab jemaah ni ada. Akhir sekali tak tahu duduk mana. Abang dia orang Kelantan, tak silap orang Kelantan. Jadi abang dia pergi ke haji, pergi di Yaman. Hubungi pihak kedutaan, cerita masalah adik dia ni. Pihak kedutaan hubungi kerajaan Yaman. Hak bahagian JJ ada tak nama sekian-sekian? Tak ada. Tak ada mak mana. Akhir sekali cari. Duk di sepadan di antara Yaman dengan Saudi. Kena jais itu. Bukan Yaman lah, kerajaan Saudi juga. Asalnya bawa jemaah ni nak masuk Saudi ni, dia pergi tinggal pada pasir. Mari sahlanu gopok. Gopok tinggal situ pula. Mari kerajaan Saudi ni igak dong semua dalam je. Tu cerita dia. Tak tahu lah ke mana selesai lah. Cuma habis dia gitu untuk buat urusan. Jadi sebaiknya guna jalan boleh untuk kita pergi ni lah. Untuk buat ibadat ni. Baik dah jadi lagu tadi, banyak kerjaan nyanyi lagi. Kena ropok demo lagi, tak boleh demo muju. Baik. Cuma kita sini tak boleh nak pergi lah, muka jauh. Yang itu sebab sebab sepadan. Baik. Kemudian oleh itu seseorang yang terhalang mengerjakan haji setelah berihram, maka dia ihram dah. Maka dia hendaklah bertahlul dan menyembelih binatang di tempatnya yang terhalang itu, serta berniat tahlul diikuti dengan bercukur dan berguti. Situ juga dia kena buat seperti mana Nabi buat. Kan Nabi pernah terhalang ke? Nabi nak pergi buat. Nabi nak jalan ke Mekah ni, kena sekat ke puak-puak musyrikin Mekah. Nabi pun sebut kepada sahabat-sahabat, okey, tak apa. Kita janji semula kita mari. Cuma lah ni Nabi SAW sebelah binatang, kemudian Nabi tahallul, lepas tu balik. Baik. Kemudian jika tidak dapat menyembelih kambing, dia hendaklah membeli makanan mengikut nilai harga kambing. Belilah.
Berapa kambing lah ni hari Jumaat? Zaman kita hari tu 300 lebih dah. 2004 di Mekah harga 300,500 seekor. Lah ni capung duit kita jatuh lagi ni. Lebih tahu dah. Baik. Maknanya lebih kurang nilai tu lah. Cari-cari kambing tak ada kawasan tu. Sebab pergi lembu belaka. Baik. Jadi dia kata sini nilai dengan harga kambing tersebut dan disedekahkan kepada orang fakir. Jika tidak mampu berbuat demikian, kalau tak mampu nak buat, maka dia hendaklah berpuasa, contohlah tak ada piti, kalau tak cukup piti dan sebagainya, maka hendaklah berpuasa beberapa hari mengikut bilangnya cupok makanan yang dibeli dengan nilai harga binatang tersebut. Bagilah. Cupok jatuh berapa? Dengan kambing tadi agak-agak jatuh berapa cupok? Kemudian puasa banyak tu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal hadi. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Surah Al-Baqarah ayat 196. Sementara hadis pula, baik, kita fahami bab ni jemaah. Nabi SAW bersabda, "Inna Nabiy SAW tahallala fil Hudaybiyah lamma saddahul musyrikuna wa kana muhriman bil umrah." Sesungguhnya Nabi SAW bertahallul di Hudaybiyah kerana dihalang oleh orang musyrik setelah daripada baginda berihram umrah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Penyembelihan dam hendaklah dilakukan sebelum daripada bercukur. Maknanya sembelih, lepas tu cukur. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahdiku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi kalau kita ni wakil korang, tidak korang tabaji ke? Tak, orang buat haji tamattu' lah. Maknanya tak orang tabaji sebut sikit-sikit boleh dah nak cukur. Jadi dengan hak tu baru dah dicukur. Walau bagaimanapun jika tidak mampu menyembelih dam, maka dia tidak perlu menunggu untuk mencukur sehingga selesai berpuasa setelah daripada memberi makanan kepada fakir miskin. Maknanya kalau kambing tadi tak ada contoh, ataupun dia tak mampu nak nyembelih, tak perlulah tunggu, cukurlah. Sebab dia tak ada pilihan dah. Sebab untuk beri makan ni kepada fakir ni lambat lagi lah, nak cari begotu, nak cari begani dan sebagainya. Baik. Untuk seterusnya ahli jemaah yang terakhir dan tertib dan ta'dil yang lain, dengarlah insya-Allah. Dam tertib dan ta'dil juga wajib ke atas orang yang bersetubuh sebelum bertahallul awal. Dam ini ialah dengan menyembelih seekor unta. Berapa ribu tu? Dah. Jika tidak mampu mendapatkan unta, maka sembelihlah lembu. Jika tidak mampu mendapatkan lembu, maka sembelihlah kambing 7 ekor. Kali pula. Jadi nak mudah guna? Tak usah buat dah. Tak usah tebeng duduk main sendal. Dah lah ambil sebilik 2 orang. Baik. Kemudian, dan jika tidak mampu juga, nilaikan harga unta untuk dibelikan makanan mengikut harga unta tersebut dan disedekahkan kepada fakir di tanah haram. Walau bagaimanapun jika tidak mampu membeli makanan berkenaan, maka hendaklah berpuasa beberapa hari mengikut bilangnya cupok makanan yang dibeli dengan harga unta tersebut. Berapa tu cupok agak-agak tu. Penyembelihan binatang dam dan pemberian makanan tersebut mestilah di tanah haram. Manakala puasa boleh dilakukan di mana-mana sahaja yang dikehendaki. Puasa tak ada masalah. Cuma sembelih tadi memang kena di tanah haram, makan pun tanah haram. Dam tertib dikata bermaksud tidak harus beralih kepada kafarah yang kedua kecuali tidak mampu melakukan kafarah yang pertama. Ia berlawanan dengan dam takhyir yang terserah kepada pelakunya untuk pilih mana-mana. Kalau takhyir ni boleh pilih. Kalau dia hak ning dia kena ikut turut dari sudut kemampuan. Hak ni dulu tak mampu hak ni, baru boleh yang kedua. Tak mampu yang kedua, baru boleh yang tiga. Tapi kalau dalam takhyir ni kita boleh pilih hak mana-mana. Baik. Kemudian ada pun dikata sini dam takdir pula bermaksud syarat menentukan ganti yang bersama dengan sama ada secara urutan tertib ataupun pilihan. Ini berlawanan dengan dam ta'dil
yang membawa maksud dinilai dan ditukar dengan yang lain mengikut harganya. Kemudian, jika anda mahu lebih luas lagi maklumat berkenaan tajuk ini, maka hendaklah rujuk kepada tajuk perkara yang mencacatkan dalam ibadat haji. Hak kita ngaji dah dulu. Untuk akhirnya kafaratul yamin. Dah kafaratul yamin, dah kafaratul nadhr. Ning hak ning insya-Allah hari Jumaat kita akan sambung pada minggu hadapan. Agak-agak dia habis ada 15 lagi hari Jumaat. Ada 15.30 untuk habis jilid pertama. Mudah-mudahan hari Jumaat berapa tak ada? Pembahagian dah 5. Dah. Pembahagian tadi terbahagi pada 5. Mudah-mudahan sedikit sebanyak berkenaan dengan bab dah puasa zihar ada lagi. Dah puasa, kafarah puasa, kemudian kafarah haji. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tadi Jumaat apa yang telah kita dengar ni maknanya dapat kita jadikan panduan lah dah. Dari kita menunaikan, kita kata sini ibadat puasa dan juga haji, dan bila mana berlaku perkara-perkara yang kita kata sini yang menyebabkan kita dikenakan kafarah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar pada malam ini sama-sama kita dapat sampaikanlah kepada ahli keluarga kita yang tidak dapat bersama dengan kita, insya-Allah. Untuk akhirnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka